Hai, Assalamualaikum anak-anak didik yang cikgu sayangi. Kamu bersama Cikgu Suhaili untuk mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi tahun 5 buat pertama kalinya dalam sesi pembelajaran kita pada tahun ini. Jadi tanpa membuang masa pada hari ini, topik yang kita akan pelajari adalah berkaitan artikel jahitan dengan dua objektif yang seharusnya kamu capai, iaitu yang pertama, kamu seharusnya boleh mengenal pasti jenis mata jahitan tangan pada artikel jahitan dan kamu juga boleh menerangkan fungsi alatan jahitan. Untuk membantu kamu, sebagai rujukan, kamu boleh rujuk buku teks kamu pada muka surat 2 hingga 9. Walau bagaimanapun, cikgu faham kamu masih belum perolehi buku teks kamu lagi kan? Tapi tak apa, kamu boleh akses buku teks kamu ini melalui buku teks digital dalam pautan yang telah dikongsikan oleh guru kamu dalam grup WhatsApp kelas sebelum ini. Okey, adakah kamu semua sudah bersedia? Kalau kamu sudah bersedia, jom kita belajar topik kita pada hari ini. Okey, ini adalah paparan yang ada dalam buku teks kamu. Unit 1, Teknologi Rumah Tangga. Ada satu cerita. Jom kita tengok cerita ni bersama-sama. Alia, ibu dan adiknya berada di sebuah kedai yang menjual produk berasaskan jahitan. Ibu, lihat ini. Ada banyak sarung tangan di sini. Corak jahitannya berbeza-beza dan menarik. Sarung tangan apa tu yang Alia tengok tu? Jom kita tengok. Okey, itu sarung tangan yang berwarna ungu tu yang dipegang oleh Alia dan ibunya. Jadi, ibunya menjawab, "Ya Alia, ada pelbagai jenis mata jahitan digunakan bagi menghasilkan sarung tangan ini." Okey, adik Alia pun jawab juga, "Kain pengelap tangan ini juga mempunyai pelbagai bentuk dengan corak jahitan yang berbeza." Okey, kita baca pula tulisan pada bahagian kuning di bawah ini. Dia kata, sarung tangan merupakan artikel jahitan. Okey, dia kata sarung tangan tu kita panggil dia sebagai artikel jahitan. Tapi kenapa kita panggil sarung tangan tu sebagai artikel jahitan? Kita kena faham dulu maksud artikel jahitan. Okey. Artikel jahitan ialah sesuatu yang dihasilkan daripada kain ataupun fabrik. Dan dia ada melalui proses jahitan. Tak kira lah sama ada jahitan yang digunakan itu adalah jahitan tangan atau jahitan mesin. Jadi dua contoh yang cikgu sertakan dalam gambar ini, kamu tengok ada sarung bantal dan juga ada dompet kecil. Kedua-duanya kita panggil sebagai artikel jahitan. Kenapa? Sebab kedua-duanya dalam penghasilannya menggunakan kain ataupun fabrik dan ada melalui proses jahitan. Tak kiralah sama ada dijahit tangan ke, jahit mesin ke, apabila dia menggunakan proses jahitan, menggunakan kain atau fabrik, maka ia layak dipanggil sebagai artikel jahitan. Okey, kamu dah faham maksud artikel jahitan? Sekarang kita nak tengok objektif kita yang pertama, iaitu untuk kita mengenali mata jahitan. Okey, sebelum tu ada kakak yang cantik bertudung biru di atas sini. Apa yang dia kata? Dia kata fabrik bermaksud kain yang diperbuat daripada benang yang ditenun. Okey, benang tu kita tenun sehingga menjadi kain. Contoh fabrik ialah kapas, linen dan sutera. Memang ada banyak jadi jenis fabrik yang ada di pasaran. Kalau kamu pergi ke kedai kain, ada banyak jenis. Ada kain silk, kain chiffon, kain organza dan macam-macam lagi jenis kain yang ada. Jadi, itulah semua antara contoh fabrik. Okey, untuk topik kita pada tahun 5, kamu belajar mata jahitan tangan. Maksudnya, mata jahitan yang dihasilkan menggunakan jahitan tangan. Kita pakai jarum tangan tu, jarum jahit tangan tu. Okay, ada banyak jenis. Yang pertama kita nak tengok ialah jahitan Kia. Jahitan Kia ni macam mana? Kalau dalam gambar ni, jahitan Kia ni yang warna purple ni. Dia rapat-rapat mata jahitannya. Okey, kita tengok ya, dia tulis apa? Jahitan Kia digunakan untuk memulakan dan mematikan jahitan. Maksudnya, sebelum kita mulakan apa-apa saja jenis mata jahitan, kita akan mulakan dengan jahitan Kia untuk mengelakkan benang kita tu tercabut keluar daripada fabrik yang kita dah cucuk dengan jarum tu kan. Okey, tak apa. Kalau kamu tak faham, sekejap lagi cikgu tunjuk contoh video. Okey, jahitan Kia ni juga digunakan sebagai jahitan tetap. Bila dia kata jahitan tetap, bermaksud jahitan ini ialah jahitan yang kukuh. Dia tidak mudah terbuka.
Dan dia juga digunakan untuk menjahit bahagian kelem yang meretas. Kelem yang ada tertetas jahitan yang terbuka, jahitan terputus benang jahitannya. Kita boleh gunakan jahitan Kia untuk membaiki kelem yang meretas serta menggantikan jahitan mesin. Dia boleh gantikan jahitan mesin. Kenapa dia boleh gantikan jahitan mesin? Okey, nanti cikgu terangkan berikutnya. Okey, sebelum itu kita nak tengok apa maksud kelem. Dia kata dia boleh menjahit kelem. Jahitan Kia ni boleh jahit kelem. Kita tengok apa maksud kelem. Kelem ialah salah satu proses jahitan yang digunakan untuk menyambung dua atau lebih kepingan fabrik. Maksudnya, apa-apa saja proses jahitan yang kita gunakan untuk kita cantum antara dua fabrik ke, tiga fabrik ke, empat fabrik ke, tak kira lah berapa lapis fabrik pun, bila kita cantum dia menggunakan jahitan, apa-apa jahitan sekalipun kita panggil sebagai kelem. Nampak tak ni? Yang cikgu tunjuk ni, inilah kelem. Sebab dia cantumkan dua fabrik kan, menggunakan jahitan kan, inilah kelem. Maksudnya di baju kamu, seluar kamu, semua ada kelem. Dalam kebanyakan artikel jahitan mesti ada kelem sebab kelem digunakan untuk mencantumkan dua atau lebih kepingan fabrik. Okey, itu maksud kelem. Okey, jahitan Kia. Kita lihat macam mana jahitan Kia. Okey, inilah jahitan Kia. Dia ada kata jahitan Kia sesuai digunakan untuk menggantikan jahitan mesin. Kenapa? Sebab cuba kamu lihat sifatnya. Mata jahitan Kia rapat-rapat antara satu sama lain. Sama, lebih kurang sama seperti mata jahitan mesin. Kalau kamu jahit dengan kemas, jahitan ni lurus dan dia punya jarak antara satu mata jahitan dan satu lagi mata jahitan itu sama, maka dia kelihatan seolah-olah jahitan mesin. Okey, cikgu ada video nak tunjuk macam mana cara nak jahit jahitan Kia. Okey, mari kita lihat. Okey. Okey, di sini ada kain, ada fabrik. Inilah jahitan Kia. Kita jahit ke depan, patah balik ke belakang, rapat-rapat. Serapat yang boleh. Supaya apabila nanti siap, nampak tak? Mata jahitannya antara satu sama lain kelihatan rapat seperti jahitan mesin. Inilah jahitan Kia. Dia kukuh, dia tidak mudah terbuka. Ini di belakangnya, ni di hadapannya. Belakang lain kan? Nampak? Bentuk jahitannya, mata jahitan. Di belakang lain dan di hadapan lain. Inilah jahitan Kia. Okey. Kemudian kita nak tengok jahitan jeluju halus. Jeluju halus pada gambar ni yang warna hijau ni. Berbeza dengan Kia, kalau mata jahitan Kia tadi rapat-rapat kan, jahitan jeluju halus dia macam garis putus-putus, macam garisan pembahagi jalan tu kan, dia putus-putus. Okey, dia tulis jahitan jeluju halus digunakan sebagai jahitan tetap. Okey, bila sebut jahitan tetap maksudnya jahitan ini kukuh, tidak mudah terbuka. Dia digunakan untuk membuat kedutan atau sulaman pada fabrik kedut. Kedutan ni maksudnya buat rapor-rapor yang kedut-kedut tu kan. Dia sesuai gunakan jahitan jeluju halus. Jahitan ini juga digunakan untuk membaiki kelepet yang meretas. Tadi jahitan Kia sesuai untuk baiki kelem yang meretas. Sekarang jahitan jeluju halus sesuai untuk membaiki kelepet. Apa itu kelepet? Kita tengok. Kelepet yang meretas, jahitan kelepet yang terbuka. Okey, kita tekan kelepet. Okey. Kelepet ni kalau nak mudah faham ialah penyudah tepi. Tepi-tepi yang kita lipat untuk kita kemaskan hujung fabrik, hujung kain. Seperti kita lipat di hujung lengan, kita jahit, kita lipat di hujung baju, kita jahit hujung skirt, kita jahit hujung kaki. Di mana bahagian-bahagian tepi fabrik, hujung fabrik yang kita kelepetkan kain tu, kita lipatkan kain tu, kemudian kita jahit untuk mengemaskan tepinya, itulah kelepet. Jadi dia kata jahitan jeluju halus sesuai untuk kita baiki kelepet yang terbuka. Kadang-kadang kita beli baju, dia terbuka kan jahitan kat sini. Jadi kita boleh jahit kembali jahitan yang meretas itu menggunakan jahitan jeluju halus. Okey, jeluju halus macam ni lah. Dia halus-halus mata jahitan dia. Berbeza dengan jeluju kasar. Jeluju kasar teknik menjahitnya sama tetapi mata jahitannya kasar-kasar. Jarak di antara satu mata jahitan ke mata jahitan yang lain sangat jauh, nampak? Jauh, lebih jauh. Dan juga mata jahitannya kasar-kasar. Okey. Jeluju kasar digunakan sebagai jahitan sementara. Dia tak boleh dijadikan jahitan tetap kerana apabila jarak mata jahitan ini terlampau jauh antara satu sama lain dan mata jahitannya kasar-kasar, maka dia tidak kukuh, dia senang terbuka. Kalau kita tarik sikit, benang dia dah terputus.
Jadi dia boleh gunakan sebagai jahitan sementara sahaja untuk menetapkan kedudukan dua atau lebih fabrik semasa menjahit. Apa maksudnya jahitan sementara ni? Okey, contoh. Kamu ada dua keping kain. Kamu nak cantumkan kain tu bagi dia lurus, sekata je kedudukan dia. Dia bertindak antara dua fabrik tu sama. Tapi bila kamu nak jahit di mesin jahit, kamu takut disebabkan kamu tidak yakin, kamu teragak-agak nak jahit, mungkin boleh sengit. Ataupun dua keping kain yang kamu nak cantum tu tak berada pada kedudukan yang betul. Satu teralih daripada kedudukan yang sepatutnya. Jadi kamu nak tetapkan fabrik kamu tu supaya dia berada sama selari pada kedudukan yang elok sebelum kamu cantum dengan jahitan mesin. Kamu jahit dulu menggunakan jelujur kasar sebagai jahitan sementara untuk bagi dia melekat dua fabrik tu, supaya bila kamu gunakan jahitan mesin, maka jahitan tu kain tu, fabrik tu tidak lari. Okey. Sekarang cikgu nak tunjuk video macam mana cara nak buat jahitan jelujur. Inilah jahitan jelujur. Berbeza dengan jahitan kia, jahitan jelujur dia garis putus-putus. Dia ada jarak di antara satu mata jahitan ke satu mata jahitan yang lain. Jom kita tengok macam mana cara menghasilkan jahitan jelujur. Okey. Senang je. Kamu mesti boleh buat. Jahitan jelujur. Dia garis putus-putus, selang-seli. Okey, jelujur. Kalau kamu nak hasilkan jahitan jelujur halus, kamu gunakan mata jahitan yang lebih halus lah, dan jarak di antara mata jahitan tu lebih dekat. Tapi kalau kamu nak hasilkan jahitan jelujur kasar, kamu selang antara mata jahitan tu lebih besar dan juga mata jahitan tu lebih kasar. Okey, di hadapan, depan dan belakang jahitan jelujur sama, lebih kurang sama garis putus-putus. Inilah jahitan jelujur. Okey, seterusnya. Jahitan insang pari. Kenapa namanya insang pari? Sebab bentuknya seolah-olah insang ikan pari. Nampak tak yang ni? Di tepi ni. Jahitan insang pari digunakan sebagai jahitan tetap untuk mengemaskan bahagian tepi fabrik. Nampak tak? Dia jahit kat tepi. Dan sebagai jahitan hiasan untuk menjahit motif. Motif tu maksudnya bentuk-bentuk yang pelbagai lah. Motif tumbuh-tumbuhan, motif haiwan, motif geometri, bentuk-bentuk corak-corak yang pelbagai. Dia memang sesuai dijadikan jahitan hiasan. Tengok, dia cantik. Kalau kamu jahit mata jahitan tu sekata semua kan, menggunakan benang yang berwarna-warni, dia boleh menjadi hiasan pada artikel kamu. Jom kita tengok macam mana cara nak menghasilkan jahitan insang pari. Kini insang pari, nampak tak? Dia dijahit di hujung tepi fabrik. Tepi kain. Dia tak jahit kat tengah-tengah ni. Dia mesti jahit kat tepi fabrik. Cara buat dia. Okey, kita tengok. Nampak tak ni? Ni hujung fabrik. Masuk, kena pintalkan benang tu. Bukan pintal, kita gelongkan benang tu pada jarum tu. Nampak? Satu-satu kita buat. Jarak antara mata jahitan tu kena sama besar. Barulah cantik kita punya jahitan insang pari. Kita gunakan pula benang yang menarik warnanya, maka dia boleh jadi jahitan hiasan. Macam itulah penghasilan jahitan insang pari. Nampak? Okey, ini jahitan insang pari. Kemudian jahitan sembat. Di mana jahitan sembat? Yang warna biru ni. Nampak tak love ni? Yang jahit di keliling love ni lah jahitan sembat. Jahitan sembat digunakan sebagai jahitan tetap untuk menjahit bahagian kelepek. Kelepek tadi cikgu kata tu hujung baju, hujung lengan, hujung seluar. Kita nak kelepek kain tu kan. Kita guna jahitan sembat ataupun kita boleh jadikan bahan hiasan. Memang cantik kalau kita jahit dengan sekata, gunakan benang yang warna-warni, maka jahitan sembat boleh menjadi bahan hiasan. Jom kita tengok macam mana cara nak jahit jahitan sembat. Okey, dia tunjuk contoh kertas. Kita anggapkan kertas ini sebagai kelepek. Kelepek baju, hujung baju kan. Cikgu ada sebut tadi. Cikgu janji cikgu nak terangkan apa yang dimasukkan dengan jahitan kia digunakan sebagai jahitan untuk memulakan dan mematikan jahitan. Okey, dalam tutorial jahitan sembat biasa ini, dia tunjukkan macam mana cara dia mulakan jahitan
menggunakan jahitan Kia supaya benang itu tidak mudah tercabut daripada fabrik. Kalau kita biasa buat, kita pintal hujung benang tu kan. Kita pintal, kita ikat hujung benang supaya bila kita tarik benang tu tak tercabut daripada fabrik kan. Tetapi ada cara yang lain untuk menetapkan kedudukan benang pada fabrik, iaitu dengan memulakan jahitan menggunakan jahitan Kia. Tengok contoh video ni. Okey. Pada bahagian A dan B, dia akan mulakan jahitan sembat ini dengan jahitan Kia dulu. Supaya benang tu melekat pada fabrik, tak tercabut. A dan B tu. Inilah yang cikgu katakan fungsi jahitan Kia sebagai memulakan jahitan. Okey. Ini bukan sembat lagi ya sayang. Ini adalah jahitan Kia untuk memulakan jahitan. Okey, kita tengok. Pakai kertas pun boleh buat. Okey, hampir selesai jahitan Kia. Okey, dia akan mula jahitan sembat. Kita tengok macam mana cara buat jahitan sembat pada klepet baju. Daripada belakang, fabrik belakang, serongkan sedikit jarum. Kita ambil sikit je fabrik di belakang, kita tembuskan dengan bahagian klepet tu. Supaya dia bercantum, supaya klepet tu tak terbuka. Kita lipat klepet tu, kita nak tetapkan kedudukan klepet tu, kita gunakan jahitan sembat. Okey. Satu mata jahitan sembat, nak pergi sebelah pula. Sama juga caranya, langkahnya. Okey, dah ada dua mata jahitan sembat. Kita akan buat sampai habis ni. Sepatutnya kita akan buat sampai habis klepet tu. Okey, inilah yang dinamakan jahitan sembat. Senang kan nak buat? Mesti kamu semua boleh buat dengan mudah. Cikgu yakin anak-anak penaga semua pandai-pandai, hebat semua. Okey, ini jahitan sembat. Seterusnya, jahitan yang terakhir sekali iaitu jahitan silang pangkah. Bersilang dan pangkah. Yang warna hijau ni. Cantik tak? Dia bersilang. Macam zigzag. Cantik. Jahitan silang pangkah digunakan sebagai jahitan tetap untuk mengemaskan bahagian klepet. Okey, klepet memang guna dia juga. Lipatan atau tepi kain serta sebagai jahitan hiasan. Memang boleh buat jahitan hiasan. Kalau kamu jahit kemas, jarak di antara mata jahitan sekata, warna benang yang menarik, dia memang boleh jadi mata jahitan hiasan. Kita tengok macam mana cara nak buat jahitan silang pangkah. Okay, inilah rupa jahitan silang pangkah. Okay, cara nak buat dia, kita tengok. Okey. Ini klepet. Kita nak tetapkan kedudukan klepet tu supaya tak terbuka. Kita buat jahitan silang pangkah. Nampak tak? Dia bersilang kat hujung tu sikit. Macam pangkah kan? Selalunya kat hujung baju kurung mak kamu ada. Selalunya lah. Kebanyakan tukang jahit suka guna untuk jahit klepet hujung baju kurung, lengan baju kurung pakai jahitan silang pangkah. Inilah jahitan silang pangkah. Jadi, kita buat ulang kaji sikit. Kita ulang sedikit. Kita belajar 6 mata jahitan tangan iaitu jahitan Kia, jahitan jelujur halus, jahitan jelujur kasar, jahitan insang pari, jahitan sembat dan jahitan silang pangkah. Kamu seharusnya boleh membezakan rupa bentuk antara setiap jahitan ini berserta dengan fungsi-fungsi dan kegunaan setiap mata jahitan. Okey, habis satu objektif kita sudah capai. Kalau kamu rasa letih, berhenti sebentar, kamu boleh pause video ni, boleh ambil angin sebentar, boleh minum air, pergi ke tandas, buat sedikit regangan. Bila kamu dah bersedia, kita akan sambung kepada objektif kita yang kedua. Okey. Okey, boleh cikgu sambung? Kita ke topik kita yang kedua, objektif kita yang kedua iaitu mengenali alatan jahitan. Bukan kamu ada alat tulis, kamu nak guna untuk menulis kan? Tukang jahit pun dia ada alat-alat khas untuk membantu dia menghasilkan pelbagai artikel jahitan yang menarik. Okey. Tengok yang pertama, pembaris.
sebut pembaris, mesti semua anak-anak SK Penaga tahu kan. Kamu mesti pernah guna pembaris. Tetapi pembaris yang kamu gunakan itu berbeza dengan pembaris yang digunakan oleh tukang jahit. Pembaris tukang jahit satunya lebih panjang lah berbanding dengan pembaris kamu. Kemudiannya ada pelbagai bentuk yang berbeza, bentuk lengkung-lengkung yang berbeza sesuai dengan fungsinya. Kalau tukang jahit nak membuat pola, apa maksud pola? Pola tu maksudnya acuan yang kita potong pada kertas dulu, kemudian acuan itu kita tekapkan pada kita punya fabrik supaya kalau kita nak potong fabrik kita tu, kita ikut je lah acuan kertas yang kita dah buat tu di atasnya supaya tidak ada pembaziran fabrik. Kalau kamu tersalah potong fabrik, kamu dah ada acuan, kamu ikut je acuan ataupun pola yang ada. Okey. Ini contoh gambar macam mana seorang tukang jahit menggunakan pembaris tukang jahit. Dia gunakan bahagian lengkung tu untuk apa cikgu pun tak mahir. Tapi tukang jahit yang arif, yang pandai, dia tahu kegunaan setiap pembarisnya. Okey, kemudian kita ada pita ukur. Pita ukur juga boleh digunakan untuk ukur fabrik, tetapi lebih popular digunakan untuk ambil ukuran badan. Siapa yang selalu tempah baju raya tu mesti tukang jahit tu akan ukur pakaian dia, ukur badan dia untuk jahit baju dia. Jom kita tengok macam mana cara nak guna pita ukur. Ini contoh tukang jahit ukur lebar bahu seorang kanak-kanak perempuan menggunakan pita ukur. Banyak lagi bahagian kita boleh ukur seluruh badan kita. Kita nak ukur panjang tangan, labuh baju, ketinggian kita, saiz pinggang kita. Semua kita boleh gunakan pita ukur yang akan membantu tukang jahit memindahkan ukuran itu ke atas fabrik. Untuk dia nak gunting fabrik, dia akan ikut ukuran yang diukur pada tubuh badan kamu supaya baju yang kita pakai itu muat dengan tubuh badan kita. Okey. Kita ada roda surih. Roda surih ni, dia punya kawan baik ialah kertas karbon tukang jahit. Tak apa, kita tengok dulu. Okey. Ni kertas karbon. Kertas karbon ni dia ada warna ikut warna adalah macam ni, warna biru. Bila kita tekan roda surih ni roda yang bergerigi, dia tak ada tajam-tajam. Bila kita gelek roda surih ni, nanti akan melekat warna kertas karbon tu pada permukaan pola ataupun fabrik. Tak apa, nanti cikgu tunjuk contoh. Ni ada roda surih. Kawan baik dia kertas karbon ni. Kertas karbon ni ada macam-macam warna. Okey. Kapur tukang jahit. Kalau kamu nak tanda garisan ke, nak tanda tempat kepada fabrik kamu, kamu janganlah guna pensel kamu, jangan gunakan pen. Kenapa? Sebab bila kamu gunakan pen atau pensel, kesan tanda yang kamu buat tu susah dihilangkan walaupun kamu basuh. Kamu kena sental fabrik kamu kuat-kuat, kamu kena gunakan pencuci yang agak kuat. Maksudnya kamu kena gunakan sabun pencuci yang lebih kuat untuk menanggalkan kotoran, menyebabkan mungkin fabrik kamu rosak. Jadi tukang jahit kalau dia nak tanda garisan pada fabrik, nak buat garisan, nak tanda tempat-tempat, dia akan gunakan kapur tukang jahit kerana kapur tukang jahit apabila kita basuh dia senang hilang. Basuh sekali, kita lalukan dengan air saja, tak perlu beria-ria kita nak sental, dia akan cepat hilang. Bila kita pakai tak nampaklah kesan-kesan garisan kat baju kita. Cantiklah baju kita. Kita pun tak nak pakai baju yang ada kesan-kesan garisan kat sana, garisan kat sini, tentu tak cantik kan. Okey, kapur tukang jahit. Macam ni lah contohnya tukang jahit tu dia nak gariskan satu garisan, dia menggunakan kapur tukang jahit untuk bagi tanda tu lekat pada fabrik. Okey. Kemudian, yang ni, kertas karbon tukang jahit yang cikgu kata sahabat baik kepada roda surih. Kenapa dia jadi sahabat baik? Sebab, nampak tak roda surih ni bila dia gelek atas kertas karbon, kesan warna yang ada pada kertas karbon itu akan melekat pada fabrik. Bila melekat pada fabrik, kamu nak potong fabrik, kamu ikut sajalah kesan-kesan yang ditinggalkan oleh roda surih ni yang digelek di atas kertas karbon. Senang kerja kamu. Okey. Kita ada jarum peniti. Kalau orang perempuan, jarum peniti ni dia mesti mahir guna. Sebab nak pakai shawl, nak pakai selendang, nak selit kat sini, nak pin kat atas kepala, nak pin kat tepi, pin kat kiri, kanan bahu, kita pakai jarum peniti. Tetapi untuk pengetahuan kamu semua, jarum peniti digunakan oleh tukang jahit untuk
menyemat pola pada fabrik atau menetapkan 2 atau lebih kepingan fabrik sebelum menjahit. Okey, tak faham, tak apa. Tengok gambar ni, garanti faham. Macam ni. Ada 2 keping kain. Kamu nak jahit. Kamu takut kain kamu tu terlari kedudukannya. Tidak berada pada kedudukan yang betul. Lagi sengit sana, sengit sini. Jadi kamu nak bagi melekat 2 keping fabrik itu sebelum kamu jahit mesin. Kamu sematlah dengan jarum peniti. Supaya dia tak bergerak. Nampak? Jarum peniti ni kita jahit. Nanti bila dah jahit, jarum peniti tu boleh cabut. Tak ada masalah. Dia membantu kamu menetapkan kedudukan fabrik supaya hasil jahitan kamu lebih kemas. Jarum peniti ada banyak jenis. Yang ni ada kepala manik ni kan. Ada jarum peniti yang tak ada kepala manik macam ni. Okey. Kemudian ada 2 gunting. 1 gunting fabrik, 1 gunting kertas. Dengan nama pun dah tahu dah apa kegunaannya. Gunting fabrik sudah tentu untuk menggunting kain. Gunting kertas untuk menggunting kertas. Kertas apa? Kertas pola yang digunakan oleh tukang jahit. Yang cikgu kata kertas acuan tu kan. Kalau gunting fabrik, dia lebih tajam sebab kita nak potong kain. Potong kain kita perlukan gunting yang sangat tajam. Dan gunting fabrik hanya boleh digunakan untuk menggunting fabrik. Jangan campur kita gunting fabrik ni. Kita pakai gunting fabrik, kita pergi gunting pula kertas. Gunting tali, gunting rambut, gunting mainan kamu, gunting kad, gunting apa. Nanti lama-lama bilah mata gunting fabrik ni akan tumpul. Bila tumpul, mak kamu nak gunting baju raya kamu, tak cantik. Jadi kain tu berbulu-bulu, potongan tak sekata, bergerigi. Tak cantik lah. Sepatutnya gunting fabrik perlu tajam. Bila sekali potong, terus boleh potong satu garisan yang cantik, yang kemas. Jadi jangan curi-curi guna gunting fabrik mak kamu untuk gunting benda-benda lain, okey? Okey, gunting kertas. Biasalah untuk gunting kertas yang kita gunakan di sekolah. Okey, seterusnya. Jarum jahit tangan. Dah namanya mata jahitan tangan kan. Kita mestilah menggunakan jarum jahit tangan. Yang ni lah yang ada lubang kecil untuk kita masukkan benang. Kadang-kadang mak kamu tak nampak, mak kamu minta pertolongan kamu untuk masukkan benang ke dalam jarum. Okey. Mesin jahit mini. Nama pun mini. Kalau mini, saiznya mestilah kecil. Dia lebih kecil daripada mesin jahit biasa yang tukang jahit guna. Akibat saiznya yang kecil, maka dia hanya boleh digunakan untuk menjahit artikel-artikel yang mudah. Kalau kita menggunakan fabrik yang tebal seperti fabrik kain jeans, fabrik selimut dan tuala, dia tak sesuai sebab kekuatan dia tu dia tak boleh tembus. Kekuatan jarum dia tu nak tembus fabrik-fabrik yang tebal, dia tak mampu. Mesin ini digerakkan dengan menggunakan tenaga elektrik. Tetapi dia tidak kuat seperti mana mesin jahit besar yang digunakan oleh tukang jahit. Kalau kamu nak jahit artikel-artikel yang nipis, yang mudah, kita boleh gunakan. Dan kelebihannya ialah dia boleh dipindahkan ke mana-mana saja sebab saiznya yang kecil dan mudah alih. Okey. Yang ni menarik. Cikgu sendiri pun tak pernah guna. Mesin jahit tangan. Macam stapler. Kita gerakkan menggunakan tenaga kita. Kita kepit macam stapler tapi dia ada jarum di hujung tu. Bila kita kepit macam stapler tu, dia akan terhasil mata jahitan yang cantik. Yang ni bolehlah kita gunakan untuk kita membaiki mana-mana jahitan yang terbuka, meretas tu kan, kita gunakan mesin jahit tangan ni untuk mencantikkan jahitan kamu tu. Tapi kalau kamu nak jahit contohnya langsir satu rumah, tak sesuai lah mesin jahit tangan ni. Letih lah kamu, berapa kali kamu nak kena ketip benda ni, mesti bengkak tangan kamu. Kita sesuaikan kegunaannya hanya untuk membaiki-baiki kelem-kelem yang meretas, yang sikit-sikit jahitan tu bolehlah kita guna yang ni. Kat sini pun banyak jual online, banyak jual dengan harga yang sangat murah. Okey, dan akhir sekali, alatan jahitan kita pada hari ini ialah peretas jahitan. Biasalah kadang-kadang jahit kita salah. Sepatutnya kita cantum kain kuning dengan kain biru. Tapi tiba-tiba kamu cantum kain kuning dengan kain hitam. Salah. Dah salah nak kena buka balik jahitan tu kan. Macam mana cara kamu nak buka? Kamu tak boleh rentap kain tu. Kamu tak boleh terus tarik macam tu. Nanti kalau kamu tarik, dengan kain-kain kamu pun terkoyak. Jadi kamu nak buka jahitan tu, alat yang paling sesuai kita gunakan ialah peretas jahitan. Peretas jahitan digunakan untuk menanggalkan mata jahitan serta memotong lubang butang. Okay, kalau kita nak buat lubang butang, kita nak potong kain kat tengah lubang butang tu, kita pakai yang ni juga. Yang ni lah, macam ni lah. Hujungnya tajam. Kita
kita boleh sematkan mata yang tajam tu di bawah mata jahitan dan dia boleh potong. Sebab kat tengah-tengah ni ada pisau kecil tau. Dia macam tajam tau. Bila kita tolak tu, dia akan potong benang. Tapi hati-hati jangan sampai terpotong fabrik kamu. Boleh berlubang fabrik kamu kalau kamu gunakan dengan cara yang tidak betul. Jadi, kita ulang sedikit. Inilah beberapa alatan tangan yang perlu kamu tahu, iaitu pembaris, pita ukur, roda surih, kapur tukang jahit, kertas karbon tukang jahit, jarum peniti, gunting fabrik, gunting kertas, jarum jahit tangan, mesin jahit mini, mesin jahit tangan dan akhir sekali peretas jahitan. Okey, jika ada mana-mana bahagian yang kamu kurang jelas, kamu boleh ulang kembali video ini. Kamu boleh gunakan lagi pelbagai sumber untuk menambah maklumat kamu, menambah kefahaman kamu. Contohnya kamu boleh membuat carian di Google, kamu boleh gunakan YouTube untuk mencari lebih banyak maklumat supaya kamu lebih faham tentang topik yang kita pelajari pada hari ini. Boleh minta bantuan ibu bapa kamu, abang kakak kamu untuk sama-sama kamu faham topik ini dengan lebih baik. Dan kalau ada ibu yang rajin menjahit di rumah, kamu boleh tanya ibu kamu, mesti akan gembira jika anaknya nak belajar menjahit. Mana tahu kamu boleh jadi seorang tukang jahit yang berjaya nanti di masa hadapan. Okey, terima kasih kerana meluangkan masa bersama cikgu dalam video cikgu pada kali ini. Selepas ini cikgu akan bagikan link quiz yang mana kamu perlu jawab terus secara atas talian. Tanpa perlu kamu cetak untuk memudahkan kamu, untuk menguji kefahaman kamu. Markah akan direkodkan dan cikgu akan nilai perkembangan kefahaman kamu terhadap topik-topik yang kamu pelajari melalui kuis yang cikgu berikan nanti. Okey, stay safe, stay at home, jaga diri semua. Assalamualaikum.